Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, selamat bertemu sekali lagi di alam maya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudi hadir untuk bersama-sama kita berbicara, berbual, mengisi sedikit waktu kelapangan dengan sedikit pencerahan daripada saya. Apa khabar Saudara Musaffar Ilyas? Saudara Faizal Acoy, selamat, terima kasih, salam. Yuk, Man kali ini dengan penuh kecintaan Man ya, Saudara Samsul Anwar, Saudara Andy No, Munya Rahmat, Khairul Anwar, Roslila, Pat Pelangkering, Fu Wui, how are you? Fu, Oping Temu, salam. Ya, angguk lah Man. Haji Azhar Abdul Manaf, Saudara Syukur Jamil, Mi, Amy Krambit, apa khabar Mi? Bersama sejiwa, Haji Jasin, Rohani Kasim, Saudara Osman Kamil, Saudara Mi ya, Mantego, Lembasong, Farizah Cik Murad, Muhammad Yusuf Rejab, Abdul Ahmad, Jiwa yang Tersembunyi, Ramadan Al-Mubarak ya. Mana apa pula man tu lagi tu? Aduhai, Halimah Hashim, Waalaikumsalam, Saudara Samsul Anwar, Saudara Nazul Tafillah, lambat lagi gaya man, Mahmud Abu Bakar, Jack Jimmy, Talib Api, Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar orang bujang di Kelantan? Muhammad Fazil, Haji Jarawi, Cikgu Jinggu, Muhammad Fazil Jawawi, Saudara Fuad Rahman, buka puasa pagi ni Saudara Fuad, Ahmad Tarmizi Abdullah, Abdul Ghaffar, Sulaiman Muhammad, Ahmad BP, Dahli Syamsu, Pak Cho dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni. Sekali saya cuma menyediakan lebih kurang 2 minit yang terawal saja. Selepas itu saya akan meneruskan dengan pencerahan malam ini saudara ya. Kerana ini banyak juga ada benda saya takut tak sempat untuk saya menyantuni isu-isu terbaru. Kalau tak sempat mungkin malam besok saya sambung lagi. Saudara, malam ini sudah 21 hari kita berpeluang melaksanakan sunat tarawih bersama dengan witir serta tahmidnya. Kita memuji kebesaran Allah SWT. Kita berdoa agar kita mendapat keampunannya dan diberikan rahmat dan dijauhi mara bahaya, serta segeralah kita minta supaya diselamatkan negara kita ini dari sebarang keberjahatan. Saudara, dalam keadaan begini, bila sampai malam ini, malam 21, malam 21 kalau di kampung saya panggil 21 Liko. Malam ini terkenanglah saya dengan keadaan di kampung halaman. Saat-saat ini tentulah meriam tanah saya sudah pun bergedugu, berdentum-dentumlah meriam tanah zaman kecil saya. Saya selalu main meriam dengan adik saya Azhar. Dalam keadaan begini saya terkenanglah sebab adik saya ini akan menyalakan pelita panjut yang kita pasang di rumah, menyambut tanda kesyukuran kita. Tak tahulah sama ada di sekarang ni masih ada lagi atau tidak. Di Kuala Kangsar selalunya pesta meriam. Jadi dalam keadaan begini terasa sangatlah sudah terlalu jauh rupanya perjalanan hidup kita ini. Sebab di kampung mak dah tak ada, ayah tak ada, abang sulung saya pun dah tiada, kakak sulung saya pun telah tiada. Mereka telah pun menghadap ilahi. Tinggallah saya bersama kakak saya di Kuala Lumpur ini, abang saya dan seorang adik, 4 beradik dan kami lagi tinggal untuk meneruskan kehidupan dalam dunia yang fana ini. Jadi bagaimanapun saya kadang-kadang bila terkenangkan suasana 21 malam 21 lekor ni di kampung selalunya meriah. Di masjid ada morek, itulah masanya kita dapat makan nasi minyak dengan dengan kurma kambing dan sebagainya. Aduh, sedihlah saya mengenangkan zaman silam yang berlalu yang tidak mungkin dapat lagi hadir dalam kehidupan saya. Jauhnya perjalanan ini, kembara hidup yang saya tempuhi, dan saya yakin saudara juga menempuhi suasana yang seperti itu. Saudara, baik, kehidupan masih teruskan. Hari ini 20 Ramadan, 2 Mei. Laporan kes baru, saudara, kes baru hari ini melonjak. Semalam ingatkan lega lah 2,800.
Hari ini dia naik 3,418 dengan mengundang kematian sejumlah 12 kematian hari ini. Jadi kematian terkumpul 1,533. Di Sabah juga tiba-tiba ada peningkatan. Semalam 64, hari ini 115. Begitu juga di Labuan, semalam 3, hari ini 7. Dan di Sarawak terus meningkat. Terus meningkat di Sarawak. Semalam 445, hari ini 587. Jadi kepada teman-teman warga Sarawak, sentiasalah menjaga kebersihan diri dan tidak ada keperluan tak payah keluar rumah. Rawatlah kita kasih bersama keluarga. Berusahalah kita untuk memutuskan. Saya melihat Sarawak ni dia tidak ada kelegaan. 4 hari dulu 522, kemudian dia naik 760, kemudian dia turun 445, hari ini naik balik 587. Begitu juga di Kedah. Di Kedah semalam 111, hari ini masih lagi 101. 10 orang dia kurangnya. Di Pulau Pinang lagi tak ceroy. Anak mami ke, anak mama ke, anak ini tak tahulah saya nak sebutnya tu. Di Pulau Pinang semalam 133, hari ini naik balik 145. Kerana semalam tu dia turun, sehari sebelum tu 250. Dan di Pulau Pinang dia punya graf gelombangnya tu masih lagi begitu, 200, 100, tak ada berkurangan nampak gayanya. Cuma 5 hari lepas saja 98. Kemudian dia naik 158. Begitu juga di Perak yuk. Kamu tembaklah Mariam tu cukup-cukup puas-puas. Dia lari, dia terkejut ni apa Covid ni. Sebab di Perak semalam 64, hari ni 77. Ada peningkatan. Dan di Selangor, astagfirullahalazim, semalam ada kelegaan daripada 1265 turun 759. Tiba-tiba hari ini meningkat kepada 1200. Di wilayah persekutuan ada turun semalam 315, hari ini 198. Di Putrajaya juga ada peningkatan, semalam 3, hari ini 8. Di Negeri Sembilan alhamdulillah ada susut daripada 89 pada 73. Tapi di Melaka, Saudara Rosli, Saudara Hashim, ada peningkatan. Sebab semalam 54, hari ini naik 61. Di Johor masih lagi gelombangnya tidak menentu kerana semalam 310, hari ini masih lagi turun tapi 213. Di Pahang ada susut 2 orang, semalam 47, hari ini 45. Di Terengganu, ni Terengganu pula tiba-tiba ni memang tak comel langsung. Memang tak cantik sebab dia ber-37, dia mula-mula 4 hari dulu 19. Kemudian dia naik 37. Kemudian dia naik lagi 42 dan hari ini 184 warga Terengganu yang dijangkiti oleh virus corona. Saudara Ella Ridwan Abata, Kerajaan Sekolah Masak dengan pengawalan COVID, maka tidak akan ada penyelesaian tuntas dalam menangani isu ini. Jadi sepatutnya kita tuntut kerajaan betul. Jadi begitu juga di Perlis. Semalam lega lah, semalam sifar. Hari ini 4. Dan di Kelantan masih lagi suasana yang tidak menentu. Gelombangnya gelombang 400. 4 hari dulu 401, kemudian dia naik 464, kemudian dia turun 442, hari ini 400. Itulah keadaannya di Kelantan, masih lagi dalam keadaan yang sentiasa berjaga-jaga. Dan yang menggusarkan saya apabila Kementerian Kesihatan mengumumkan bahawa ia telah mengesan sejumlah 30 lagi, 30 bukan 1 ya, 30 lagi varian yang membimbangkan, iaitu VOC berkaitan pandemik ke-19, iaitu 27 kes bagi varian Afrika Selatan B1351 dan 3 kes bagi varian United Kingdom B117. Jadi menurut Menteri Kesihatan Dr. Agam Baba, kesemua kes dikesan melalui 59 penjujukan seluruh genom yang dijalankan dari 24 April hingga semalam. Ini kajian ini dibuat oleh Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Ini juga adalah laporan pertama mengenai VOC Afrika Selatan di Perak dan di Kelantan rupanya, yang membabitkan beberapa kluster penting dengan 10 kes di setiap negeri, iaitu di Kelantan dan di Perak rupanya ada bunyi kes ini. Selain itu kami masih mengesan varian di Selangor dengan 7 kes. Bagi varian UK, 2 kes dikesan di Selangor, manakala 1 kes di Sandakan, Sabah. Laporan pertama mengenai VOC di Sabah yang membabitkan seorang individu, bukan warga negara. Selain itu, menurut Dr. Adhan, kes pertama varian yang perlu mendapat perhatian membabitkan varian India. Ini yang paling kita takut. Sebab di India, kalau saudara lihat dalam internet, dalam viral, dalam alam maya, bergelempangan mayat-mayat di India.
bukan sedikit, ratusan, hari-hari ratusan, malahan cecah ribuan yang meninggal oleh COVID-19 ini. Jadi sehingga ini kata Datuk Arhan, Malaysia telah mencatatkan 48 kes bagi varian Afrika Selatan, 8 kes lagi bagi varian UK, 1 kes bagi varian India, dan 2 kes bagi varian Nigeria, dan 1 kes bagi varian keturunan C, China. Itu daripada seorang individu yang punya sejarah perjalanannya ke Mesir. Kami juga mendapati bahawa ada peningkatan secara bertahap dalam jumlah VOC, kata Datuk Arham. Itu bagi varian Afrika. Ini varian-varian yang bahaya saya. Jadi ada 48 kes. Yang COVID biasa ni, virus corona biasa ni sentiasa ada, tapi yang varian ini yang menakutkan kita. Dan di Kelantan nampak gayanya Datuk Menteri Besar pun macam dah putus asa lah. Ini di Kelantan, kerana kerajaan negeri tidak menolak kemungkinan melaksanakan perintah lockdown. Lockdown ni total. Itu ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKPK dilaksanakan di seluruh Kelantan. Kerana ini berikutan COVID-19 tidak menunjukkan penurunan sejak 2 minggu. Dah 2 minggu tidak ada tanda-tanda menurun kepada 2 angka. Masih berlegar pada 300-400. Jadi menurut Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob, setakat ini kerajaan negeri sedang menunggu isyarat dan arahan daripada Kerajaan Persekutuan kiranya perintah itu akan dilaksanakan. Di sini saya katakan bahawa sepatutnya kerajaan negeri kena berusaha juga, bukan hanya menunggu apa saja arahan daripada pusat. Perlu memberi kesedaran dan sebagainya. Jadi itulah kerana ini yang saya dapat lihat apa yang berlaku di Kelantan, di seluruh negara, varian India yang amat menakutkan kita. Bersamalah kita berusaha secara untuk mengurangkan ataupun kalau boleh mensifarkan jaringan virus corona. Baik saya, dalam keadaan begini kita tazkirah pendek tentang kebesaran Sang Pencipta Allah SWT. Kerana waktu ini kata Allah, dan aku letakkan cinta dan kasih kepada engkau dalam diri kedua orang tuamu. Tidak menerak engkau sebelum mampu, tidak duduk engkau sebelum mampu, tidak merangkak engkau sebelum mampu, tidak berdiri engkau sebelum engkau mampu berjalan biasa. Apabila engkau telah kuat untuk berjalan, sekarang engkau bermaksiat. Itu sebab tu Allah SWT marah. Saat engkau berseorangan dan engkau langsung tidak malu kepada Allah, maka Allah tetapkan peringatan. Jika engkau berdoa, pasti Allah akan makbulkan. Jika engkau meminta, pasti Allah akan berikan. Jika engkau bertobat, maka Allah tetap mengampunkan. Sungguhnya ajaib saya. Duhai anak Adam, ketika dilahirkan, kita diazankan dan diikamatkan tanpa disertai solat. Dan bila kita meninggal nanti, kita akan disolatkan tanpa didahulukan oleh azan. Ini peringatan kepada kita semua dalam suasana yang tidak menyenangkan. Okey saudara, itu untuk tazkirah pendek. Malam esok sambung lagi. Selepas tazkirah pendek, jangan lupa e-commerce. Saya menanti teman-teman untuk mewawarkan produk. Jadi berhubung dengan Azhar 0133041241. Kalau tak ada produk, sentiasalah produk ibunya, iaitu bahulu berdal. Orang Perak dia tahulah bahulu berdal sini. Kuih bahulu yang besar. Memang sedap, dalamnya ada macam-macam lah. Ada kacang, ada kismis, ada halua kundu yang dirincit-rincit. Memang sedap bahulu berdal. Ataupun rendang tok. Rendang tok, naning kata ibunya. Jadi berhubung dengan Azhar 0113304141. Saudara, kerana hari raya dah dekat ni. Kalau dalam lagi 2 hari raya baru nak order, minta maaf. Begitu juga dengan Siti Farehah. Siti Farehah tentulah dengan dendeng manisnya 0177114300. Dan buah-buahan berhubunglah dengan Syauqi buah-buahan segar 0123575703. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya harus mengingatkan, kita juga mengingatkan, kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis. Sebab itu kita menuntut supaya Parlimen segera diadakan persidangan supaya dapat diadakan check and balance. Tajuk perbincangan kita malam ini saudara adalah kerosakan negara semakin tenang. Kerosakan negara semakin tenang. Ini pada penglihatan saya, laporan yang saya terima dan sebagainya.
Dan sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu apa kata pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, Kak Nyonya memetik cermai, buah peril dipetik sama. Apa guna suara ramai, sedangkan ia retorik cuma. Maka laksa kedai Pak Hasan di Pekan Rompin sama Mahathir. Rakyat merasa semakin bosan kerana pemimpin sibuk berpolitik. Itu yang digambarkan oleh Pak Nazir. Dan ini juga yang dirasai oleh rakyat. Jadi rakyat sudah mula bosan yang teramat. Pemimpin asyik berpolitik dan berpolitik lain kerja tak ada. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan juga, saya perlu mengingatkan saudara, bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube, anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda. Saya dapat membacakan begini, inilah peringatan daripada teman-teman saya, peguam-peguam dari Kota Datuk. Jangan lupa, sebelum nak memberi pencerahan, memberi nyatakan ini peringatan. Sebab sekarang ni maklum sajalah, dalam keadaan-keadaan sekarang ni, orang fikir saya ni, sekonon-kononnya saya ni seperti anti kerajaan. Bukan begitu, kita memberi pencerahan. Sebab itu saya selalu meminta supaya pimpinan kerajaan sentiasa meletakkan kebajikan rakyat itu didahulukan, dan rakyat itu perlu disantuni. Sebab sekarang ni moratorium tiada lagi. Jadi saya berharap untuk teman-teman yang telah pun memohon pengeluaran wang simpanan kerja, beramazal kerjanya, besok 3 bulan adalah tarikh sepatutnya teman-teman harus menerima. Kalau tak terima, saya tak tahu nak kata apa, bolehlah saudara boleh hantar bawa ke saya untuk saya wawarkan. Dan saya berharap supaya warga di kumpulan wang simpanan kerja santunilah rakyat dengan cara berhemat sebaik mungkin, saudara. Kerana dalam keadaan kita cukup terkesan. Dan DSS cukup janggut baru nampak tak lalat. Siapa tu? Saudara Mustafa Hamid, salam pencerahan tu. Terima kasih. Ya saudara, jadi saya mengharapkan agar pegawai di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna sila turun ke lapangan. Jangan hanya sekadar membuat kenyataan demi kenyataan. Saya kerana tadi dalam media sosial, kita mula masuk pencerahan sedikit, media sosial, saya terkejut juga apabila Tuan Guru Haji Adi dia mengatakan bahawa dalam media sosial saya tengok sama ada itu betul kenyataan beliau atau ini percaturan permainan mereka-mereka yang sudah bosan dengan percaturan politik, mereka menyatakan. Tapi kalau itu kenyataan dari Tuan Guru Haji Adi, saya pun terkejut. Kerana menurut Tuan Guru Haji Adi, dia kata bahawa ekonomi sudah semakin pulih. Jadi saya pun terkejut. Dia kata apa hal ekonomi mana yang pulihnya? Jadi jangan main-main dengan rakyat. Jangan kita membohongi rakyat. Kalau kita tak boleh cakap, tak boleh. Cuba nyatakan ekonomi mana yang pulih, sektor mana yang pulih. Jadi Tuan Guru janganlah dah masuk dengan kerajaan dan jadi sebahagian dari kerajaan, maka cuba pula melontarkan kenyataan-kenyataan yang penuh retorika yang tidak berpijak di bumi nyata. Kerana hari ini kerana ada pentrah kawalan pergerakan, bazar Ramadan ditutup. Jadi PKP 30 bakal dilaksanakan di beberapa negeri. Bazar Ramadan, sekolah, restoran tidak dibenarkan. Ini yang saya dapat dari sumber pada hari ini, hari Ahad. Kerana perintah kawalan pergerakan akan dilaksanakan di beberapa negeri mulai besok. Menurut sumber, negeri-negeri yang tertakluk pada perintah tersebut adalah negeri Selangor, di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor dan Sarawak. Saya dapat merasakan apabila PKP ini 3.0 dilaksanakan, maka ekonomi kita akan bertambah lumpuh. Kedai-kedai tak boleh nak berniaga lah sebab orang tak boleh datang masuk makan. Baru nak berniaga sebulan 2 saja, baru ada sedikit kelegaan, sebenarnya tak boleh pula. Jadi difahamkan bahawa pelaksanaan PKP 30 ni orang ramai tidak lagi dibenarkan menikmati makanan di restoran dan penutupan bazar-bazar Ramadan. Macam saya katakan semalam lah, kalau bazar-bazar ini ditutup, maka bagaimana dengan bayaran yang telah mereka bayar kepada
majlis daerah atau majlis bandaran atau pada bandaraya. Tiap-tiap petak perniagaan itu ada nilainya, bukan murah, ribuan ringgit. Dan peniaga-peniaga berusaha untuk mencari rezeki, bergolok bergadai cari modal. Bila tak boleh nak berniaga, apa nak jadi? Begitu juga dengan barangan-barangan mereka beli. Ingatkan nak berniaga seakhir-akhir Ramadan ni mungkin dia punya jualan dah nak meningkat, tapi kalau tutup tak ada lah. Suara tak ada. Tak tahu. Jadi siapa megang? Mengamuk lagi lah pemadam. Saya tak tahu. Saya tidak bukan untuk mengajak warga net kita, warga bangsa kita untuk mengamuk, tidak. Saya harus memberi pencerahan supaya dapat persiapan, dapat persediaan, dan saya memberi pencerahan. Kalau anda yang berniaga, kalau anda mempunyai bazar Ramadan tetapi tidak boleh berniaga, saya katakan bahawa saudara segeralah pergi ke pejabat majlis daerah, minta balik duit bayaran kita yang kita bayar untuk mendapatkan petak-petak perniagaan. Jadi saya menyatakan begini bukan untuk saya buat saudara mengamuk, tidak. Ini apa yang saya dapat terima, saya beri pencerahan, ini cara dia. Dan supaya jangan kita terus dipermainkan. Sebab apa? Saya melihat sekarang ni macam mana 2 hari lepas lah kata Faiz Fadil, dia kata bahawa pakej rancangan ekonomi gagal. Ia gagal dan secara terusnya tidak mampu untuk melonjakkan pengangguran. Ini adalah isu kritikal. Rakyat hari ini menghadapi masalah yang cukup kritikal. Kerana bila kononnya ada pakej rancangan ekonomi, sepatutnya adalah stimulus packages. Jadi adalah pergerakan ekonomi, tidak berlaku. Bila ini tak berlaku, pekerjaan tak ada, orang bertambah tak ada kerja lagi. Gagal untuk menyantuni. Dan jadi sekarang ni sepatutnya pimpinan negara memikirkan dengan serius. Kerana kemerosotan ekonomi turut menjejaskan bidang-bidang perusahaan kecil dan sederhana IKS. Banyak yang tersadai. Memang saya lihat dalam walls saya semalam ada kiriman daripada Tan Homa. Dia kata PNB ada memberi bantuan sekitar RM50,000 untuk peniaga-peniaga yang terkesan, orang yang ini. Tapi macam mana nak dapat? Ceritakan bagaimana rakyat nak dapat. Di mana pejabatnya? Takkan nak perusahaan di Kuala Lumpur. Jadi anda yang tinggal di Kelantan, macam mana? Anda yang tinggal di Johor, macam mana? Anda yang berada di Negeri Perak, macam mana? Apakah pejabat-pejabat ni ada buka? Dah bagi tahulah cara nak dapatkan. Jadi kadang-kadang mereka melontarkan sekadar melepaskan batuk di tangga. Ini yang saya lihat. Kadang-kadang saya bosan juga dengan pimpinan ni. Bercakap aja, tapi penjelasan tak ada. Hari ini keadaan PKS pada perusahaan kecil yang sederhana juga sudah bungkus. Jadi pelabur-pelabur dari luar tak masuk. Sebab itu saya selalu lihat sendirilah macam Jack Ma. Jack Ma yang membawa keuntungan lebih kurang 1 bilion pada pelaburan khazanah melalui Alibaba Groupnya di bawah pentadbiran waktu zaman Datuk Seri Najib dulu, tidak lagi mahu ada kena mengena dengan kita. Dia tak mau berurusan dengan kita lah. Jack Ma kata bahawa pihak kerajaan negara China tidak mahu bersama. Dari dalam perjumpaan wakil kerajaan kita bertemu dengan beliau di negara China dan berjumpa dengan beberapa persatuan perniagaan di China, mereka tidak mahu. Kerana apa? Kerana mereka melihat bahawa kesongsangan dalam politik negara kita ni, tidak ada kestabilan politik. Jadi imej negara begitu teruk di negara luar saya. Ini dapatan saya. Katanya tak tolak Dr. Mahathir kata melawat China beliau telah dimalukan di majlis saksi bila pemimpin China menyindirnya dengan ucapan unprecedented oleh mana-mana protokol. Katanya, if you think the business is a form of China colonization, our meeting ends here. Sebab kalau kita bila Datuk Seri Najib membuat hubungan dengan China, ini dilakukan oleh almarhum ayahnya dulu. Almarhum Tun Razak memulakan hubungan diplomatik dengan negara China. Didahulukan oleh Yang Berhormat Tengku Razali. Sekitar tahun 1974, Tengku Razali membawa Dewan Perniagaan Melayu Malaysia pergi ke China untuk mencari rakan perniagaan dan diikuti oleh Tun Razak, dan termeterailah perjanjian antara kerajaan Malaysia dan kerajaan China, dan kita pun ada mempunyai hubungan diplomatik.
Kemudian berterusan, era Datuk Najib memang adalah pelabur-pelabur Cina datang melabur di negara kita, menyelamatkan proton dan sebagainya. Waktu itulah mereka menyindir, mengatakan bahawa China mahu melakukan colonization ataupun penjajahan. Sebab itu pimpinan China waktu Dr. Mahathir pergi ke China, dia kata, kalau anda beranggapan China mahu melakukan colonization, our meeting ends here. Oh, dia bagi terus. Sebab memang saya melihat dari sejarahnya, negara China dia tak kerti nak menjajah negara orang. Penjajah dunia, Amerika, England, Perancis, Itali, malahan Jepun. Yang kecil pun memang dia nak menjajah. Tapi China dari sejarah yang saya baca tidak. Mereka lebih suka, lebih gemar untuk menjalin hubungan diplomatik. Sejak daripada zaman Sultan Melayu Melaka dulu, zaman Sultan Sultan Skandar, silap saya. Dia mengirimkan puteri dia, Puteri Hang Lipo. Itu cara negara China berdagang. Mereka mahu menjalin hubungan diplomatik. Waktu zaman Rasulullah SAW dulu, mereka ada Silk Road ataupun laluan sutra daripada negara China sampailah ke Madinah. Mereka nak berniaga saja. Jadi kalau untuk itu, jangan kadang-kadang kita ni terperangkap dengan percaturan politik. Jadi kadang-kadang begitu saya cuma memberi pencerahan, sebab apa yang berlaku sekarang ni, apa yang cuba dilaksanakan oleh Datuk Najib mencari pelabur-pelabur di saat Amerika berbalah apa semua menarik pelaburan daripada kita, Datuk Najib pergi ke China. Tapi di situ mereka mengatakan bahawa kita mengundang China untuk melakukan colonization. Ini sekadarnya sebenarnya yang ingin menjajah dunia ini adalah dunia barat, bukan sebelah timur kita ni. Sebelah timur tak ada. Kita dulu terkenal dengan Malay Archipelago, Nusantara, kita berbaik dengan semua orang. Malahan Siam pun, cuma kita pernah dijajah oleh Siam lah ketika dulu. Itu Siam. Tapi tidak ada dalam sejarah saya baca. Ya, Laksamana Cheng-ho, mereka selalu mentayan, mereka sentiasa mencari jalan, mencari ruang untuk berniaga. Jadi saya harus memberi pencerahan supaya persepsi kita jelas. Sebab itu di Malaysia pun, warga Cina yang teman-teman saya jumpa, mereka mengatakan bahawa mereka bukan tidak mahu menyokong mana-mana parti politik. Kerana parti-parti politik yang ada hari ini tidak memberi jaminan mereka boleh cari makan. Orang Cina, dia nak tiga perkara. Selalu saya katakan, asalkan kita boleh memberi jaminan kepada mereka, mereka boleh cari makan. Itu boleh berniaga, boleh bekerja, berurusan, dapat cari makan. Okeylah pada dia. Yang kedua, anak-anak mereka dapat pendidikan. Dan ketiga, keselamatan. Kalau tiga perkara ini dapat kita memberi jaminan kepada warga bangsa Cina, maka mereka akan menyokong kita. Sebab mereka tahu bahawa mereka bukanlah ramai di bumi tercinta ini. Mereka ini cuma ada lebih kurang dalam 28% sahaja. Tapi kita mendogmakan, kita membawakan dengan pelbagai resis. Sedangkan zaman Tun Razak lagi sudah diadun, zaman Tun Lusien On lagi diadun keharmonian bangsa kita ini. Kita mewujudkan rukun negara. Mereka patuh. Bukan mereka tak patuh, tapi masalah politik itu memecahkan kita untuk Machiavelli misal, divide and rule, pecah dan perintah. Sebab mereka bersama dengan kita dari dulu lagi, daripada zaman kemerdekaan. Tapi yang silapnya pimpinan. Sebab pimpinan cepat nak jadi kaya raya, jadi ambil kongsi Cina. Dan mereka bekerja, tapi kita ni rono, tak apalah, dapat 10% cukup lah. Jadi bila dia kaya, kita marah. Ini masalah kita. Jadi ini saya harap ini memberi kesedaran pada kita lah. Dan saya bukan yang lalu nanti. Sebab hari ini pula saya geleng kepala. Saya memang geleng kepala hari ini. Sebab saya tengok polis pula di saat perbalahan antara Menteri Dalam Negeri dengan Ketua Polis dan sebagainya, kenyataan daripada Datuk Azizman Alias, iaitu pengarah Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik. Dia kata polis merekodkan kutipan kompaun berjumlah 395.3 juta daripada 5.2 juta saman yang dikeluarkan sepanjang tahun lalu, berbanding kutipan 305 juta 305.9 juta hasil 5 juta saman pada tahun 2019. Jadi saya kata pengarah Jabatan Siasatan Negara, dia kata Datuk Azizman Ismail Al-Ghani menunjukkan statistik kutipan kompaun meningkat. Kita sasar kutipan saman sebanyak 400 juta. Alamak, saya kata.
Jadi bila ada sasaran, mana targetnya dah dapat 40 juta, kutipan saman lah. Ini yang saya lihat. Saya melihat dari segi aspek yang lain. Betul, bahawa saman itu telah dibayar dan sebagainya. Jadi apakah antara kompaun-kompaun ini merupakan pendapatan kerajaan? Ini yang saya lihat. Dia kata pada tahun 2020 sebanyak 7,604 operasi dijalankan. Dan hasilnya, dia sebut ada, bila kita hasilnya, terdapat 7,655 tangkapan dilakukan. Jadi seramai 3,394 individu ditahan mengikut Seksyen 45 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987 kerana kesalahan mabuk dan sebagainya. Dan lagi 2,624 orang mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Samsing Jalanan 1,637 tangkapan dan kesalahan. Jadi isunya sekarang ni, mereka melaksanakan tugas, kita kata kita salute, kita memuji langkah itu. Tetapi bila dia kata bahawa peningkatan perolehi pendapatan sejumlah 395.3 juta daripada bayaran saman, kutipan saman. Kerana dia sasaran dah dapatkan 40 juta. Bagi saya itu kenyataan yang agak tak seronok lah kita dengar. Kadang-kadang susah sekali. Jadi kemestian untuk bayar saman lah. Aduh, sebab itulah dalam keadaan begini, akhirnya kita lihat, kerana pembaca berita Esok Awani pun akhirnya kena tangkap, kena tahan ataupun kena siasat. Kenapa dia boleh mengeluarkan kenyataan menggunakan otak kat pelutut dan sebagainya. Jadi rakyat sekarang ni, apakah kita sudah berada dalam keadaan tak boleh menyatakan kebenaran? Suara kebenaran ini perlu dilenturkan. Tak kisahlah sebab Esok Awani ini bukan TV kerajaan. Dia TV swasta. Dia punya suka dia nak kata apa pun. Sebab dia pun terpanggil kerana melihat kesan daripada tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Jadi pengulas ataupun pembaca berita Esok Awani itu, dia mengulas kejadian berlaku di Kelantan. Waktu saman dikenakan kepada penjual burger di 50,000 kompaun. Kemudian makcik yang jual colek kena 20,000. Jadi dia juga melihat bahawa ini tak logik. Sebab itu dia melontarkan pandangan dia kata menteri ini pun dengan otak di mana. Sebab itu maka dia disiasat. Ini Ketua Pilihan Negara Dato' Seri Akhil Sani berkata tindakan macam itu telah menimbulkan fitnah dan kebencian masyarakat terhadap pihak penguatkuasa, terutama pasukan PDRM. Pula dah. Yang diketikaikan bukan pihak polis. Kita tahu pihak polis sentiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Yang kita ketikaikan adalah dasar yang dibuat oleh pimpinan. Dasar yang dibuat oleh pimpinan, dia kata ini keadaannya. Dia penguatkuasa, anggota polis, mereka lah penguatkuasa, bukan mereka marah pada anggota polis. Tidak. Anggota polis ni apa saja yang diarahkan mereka ikut. Tak ada langsung nak menentang ataupun. Dan itu dengan tuntas mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Yang dipertikaikan adalah kepimpinan mewujudkan kompaun sampai 50,000. Jadi itu keadaannya. Sebab di bawah Seksyen 504 kerana siasatan turut dijalankan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi apakah mulut rakyat mau dikunci? Ini keadaannya. Saya melihat bahawa kita semakin lagi. Sebab itu saya katakan negara kita ni sekarang ni dah merosot teruk. Kemudian kita minta lah, sebab semalam saya menerima kiriman daripada sahabat saya, saudara Zamir Ibrahim di Kedah. Saudara Zamir dia berani, bila dia ada fakta aja dia telah membuat laporan polis berhubung dengan kiriman yang diterima oleh seseorang yang menghantar kepada dia. Itu kata dia lah, bahawa bila menerima kiriman bahawa anak kepada Perdana Menteri terlibat dalam mendapat perolehan daripada YNDB. Jadi dia kata Fakhri Yassin Mahdin juga terbabit dalam menerima dana 1MDB yang dicuri oleh Roger Ng dan tim Rashna. Itu kata saudara Zamir, bukan saya kata ya. Jadi beliau membuat laporan polis, minta supaya pihak polis menyiasat. Jadi pihak polis kena siasat benda ni. Ini serius. Sebab itu saya katakan sekarang ni pembicaraan berhubung dengan Datuk Seri Najib masih berjalan. Tapi dapatan baru timbul lagi. Ada pula Roger Ng, ada Tim Lesnar. Sepatutnya kena panggil lah Tim Lesnar ni. Kita bawa ke muka pengadilan.
kena bawa juga Roger Ng. Jadi kena siasat juga, kena bawa lah anak Tan Sri Nordin. Kena tanya sejauh mana benar ke kamu menerima wang daripada IMDb. Wang dari mana? Begitu juga dengan mantan Gubernur Pilihan Negara Tan Sri Zeti. Rakyat cinta damai, rakyat nak tahu, nak tengok benda ni pelaksanaan hukum dijalankan sebaik mungkin. Kita tak tuduh. Tapi bila ada dokumen-dokumen yang diterima oleh saudara Zamel, maka beliau buat laporan polis. Jangan pula nanti dia buat laporan polis, dia pula kena tangkap. Ini tak betul lah ya. Kerana menurut kata saudara Zamel, dokumen itu menyimpulkan wang MDB. Wang MDB yang dicuri oleh Roger Ng diberi kepada Lim Chi Kang. Itu pasukan Sehati Senang Berhad. Dan wang tersebut telah digunakan melalui teladan kuasa. Siap lengkapnya kan, teladan kuasa salah satu nama ahli lembaga pengarah adalah Nabilah Mahidin. Juga dipercayai anak kepada Perdana Menteri untuk membeli saham Malfa Land Berhad yang dipegang akhirnya oleh Fakhri Yassin Mahidin. Jadi perkara ini perlu disiasat. Tak boleh lepas begitu saja. Seperti saya katakan, dalam pembicaraan IMDb, kita berlapang dada. Tak ada masalah. Saya bawalah ini Datuk Seri Najib, tuduhlah dengan beliau apa semua. Okey, biar. Tetapi biar ia dilaksanakan secara tuntas. Jangan timbul pasal satu perkara, timbul lagi perkara baru. Jadi benda ni tak selesai. Jadi pendakwa itu dilakukan dalam keadaan yang tergesa-gesa. Tak tuntas. Ini masalahnya. Itu yang saya lantarkan. Bukan kita nak membela mana-mana pihak, tidak. Saya of course tentulah saya sebagai ahli UMNO merasa kecewa dan merasa duka cita sebab mantan presiden saya diperlakukan sebegitu. Sebab itu kita menuntut bahawa satu pembicaraan yang adil telus. Jadi kalau ada dapatan baru maka perlu ditangguhkan dulu. Ni hukuman ada jatuh. Ini masalah ni sebenarnya dan dunia melihat what type of law are we having. Dalam pelaksanaan hukum nanti ada pula penemuan baru. Duit datang dari sini, duit orang ni, duit sana, duit sini. Jadi benda tak lengkap. Ini belum lagi kita nak tanya macam mana cerita ini Apta Singh yang merampas wang daripada kediaman di kondo di pavilion. Dengar kitanya ratusan juta. Wang itu tak tahu ada lagi ke tak ada lagi ke. Dan dia pun dah hilang pula dah katanya. Ini pun satu hal lagi. Segala barang kemas, segala kasut, segala coklat apa semua. Betul lah, kau cerita cair lah, tak apalah, makan lah, tak ada masalah. Ada tipu helah tu. Ini saya tak tahu. Saya tidak mau menuduh, kerana kalau saya menuduh, ini saya tidak berlaku adil. Tapi kita minta supaya siasatan dilakukan secara tuntas. Apa yang dituntut oleh Saudara Zamil Ibrahim adalah perlu siasatan. Dia tak suruh tangkap, tapi perlu dia adakan siasatan dan mereka yang bersalah perlu dibawa ke muka pengadilan. Itu sahaja. Kita bukan warga yang menentang hukum. Kita warga cinta damai yang mahu undang-undang ditegakkan. Tapi biarlah undang-undang itu undang-undang yang benar-benar ditegakkan, bukan law of the jungle, bukan main sembarangan. Sebab itu saya juga ketawa lah tengok bila mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badur, dia pula bertelagah pula dengan pimpinan Persatu. Sebab pimpinan Persatu dia kata tak payah cakap lah Tan Sri Hamid, tak payah nak cerita benda-benda yang buruk dan sebagainya. Kalau betul anak jantan, lawanlah Hamzah ni di Darut. Jadi dia kata dia bukan matlamat dia dari segi politik. Cuma yang rakyat melihat sekarang ni, kita juga bertanya pada Tan Sri Hamid, kenapa sekarang benda ni muncul? Kenapa sekarang? Why now? Kenapa tidak dahulu? Waktu kamu menjadi Ketua Polis Negara. Tangkaplah waktu itu sebab kamu punya kuasa, kamu punya aparatus. Jadi bila dah habis cara begini, baru nak cerita. Ini menambah buruk lagi, ini merosakkan lagi sistem negara kita ni. Ini yang saya katakan bahawa tak sepatutnya dilakukan begitu. Beliau sepatutnya tangkap dah Yolo ni. Sebab dia kata nak bawa balik. Kita tertunggu-tunggu bila pun dia nak bawa balik. Dan sekarang ni kita minta Datuk Seri Akril meneruskan untuk membawa balik Yolo. Kena bawa balik juga orang macam ini Faizal. Ini mereka-mereka ini perlu untuk kita menegakkan negara hukum. Jadi jangan pula besok dah nak bercara besok baru pula kata ini tak betul lah saya nak buat ini, menteri tak bagi. Tak boleh. Kamu punya kuasa.
Sebab itu berkali-kali saya kata, when you are power, make sure you are powerful. Pastikan kuasa yang diamanahkan oleh rakyat, kuasa yang diturunkan oleh Duli Yang Maha Mulia Mentara Agung kepada anda, laksanakanlah. Jadi sekarang ni apa yang kita lihat? Perbalahan demi perbalahan. Yang berbalahnya sama Melayu, antara mantan ketua polis dengan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri sebagai orang politik. Saya bukan nak membela beliau, tidak. Tapi saya lihat dalam keadaan sekarang ni, bagi saya lah, dua-dua salah dalam keadaan begini. Dan bila dalam keadaan dua-dua salah ni, rakyat tambah pening. Rakyat sudah terkesan dengan kehidupan yang cukup teruk. Saudara, ini betul. Ini masalahnya, kehidupan rakyat diperjudikan oleh mereka bernama pemimpin. Inilah kesannya. Kerana kerajaan yang dibentuk bukan melalui pilihan raya. Sebab itu mereka tak peduli apapun. Mereka tak fikir soal nasib rakyat. Apa yang mereka fikirkan adalah nasib penyokong-penyokong yang bersekongkol dengan mereka. Ini yang mereka fikirkan. Jadi dalam keadaan begini, perbalahan antara Tan Sri Hamid dengan Datuk Hamzah Zainuddin, saya lihat satu kebobrokan politik, kebobrokan dalam pentadbiran yang tak sepatutnya berlaku. Tak kisahlah siapa salah, siapa benar. Tapi kenapa benda ini timbul di saat-saat akhir kamu nak berhenti? Jadi Tuan mengharapkan cara. Betul lah saudara ni. Dan benda ini timbul pula bila ada kenyataan Tuan Mahathir sekarang ni nak masuk balik dengan PBM sama dengan pejuang dan sebagainya. Timbul pula cerita-cerita begini. Kita tak mahu timbul lagi. Sepatutnya apa sahaja permasalahan kenalah dikemukakan. Sebab itu saya lihat kiriman daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kata mulia juga hati Anwar Ibrahim ni. Dia kata masalah Dr. Ajib yang dihukum, yang dia tukar hukuman, yang ditomah dengan kelompok terkasih dan sebagainya. Dia kata beliau telah pun mengalami, tapi janganlah dizalimi. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mengalami suasana bagaimana beliau dizalimi. Jadi masalah-masalah ini kita tak mahu lagi berterusan. Mereka yang berada dalam politik sekarang ni, sebab mereka bernyawa disebabkan oleh nafas politik mereka diberikan oleh puak-puak yang mementingkan isi kantong mereka. Dia tak fikir soal rakyat. Dan mereka tidak akan peduli kalau apa pun. Kita katalah mereka apa pun. Katalah Menteri Cak Ayam ke, kita katakan bahawa ini katak ke, mereka tak peduli. Yang mereka fikirkan adalah kantong mereka berisi. Ini masalahnya saya lihat. Sebab itu negara kita semakin rosak. Segala-galanya sudah bercelaru sekarang ni. Pentadbiran jadi sempang peranang. Bagaimana seorang menteri Kedatangan Dalam Negeri boleh bertelagah dengan ketua polis, seolah-olah macam Menteri Kewangan bergaduh dengan ketua pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri, ataupun Menteri Kewangan berbalah pula dengan Gubernur Bank Negara. Macam itulah. So ini bukan satu contoh yang baik. Pentadbiran sempang peranang dan rakyat jadi keliru. Kenapa pimpinan harus mengelirukan rakyat? Sebab itulah saya lihat semasa Perdana Menteri semalam lah, sempena Hari Buruh Sedunia, sewaktu Perdana Menteri membuat keputusan, Perdana Menteri keputusan, dia buat keputusan kat CCTV. Lepas tu saya tengok kiriman dekat ni dalam internet, ada warga yang mencaci. Tak sepatutnya berlaku begitu. Saya tak suka nak dengar, nak lihat orang maki hamun Perdana Menteri sebab jawapannya yang amat berhormat. Tapi kenapa jadi begitu? Why this thing happen dalam keadaan dunia sekarang hari ini? Kenapa? Di saat rakyat tambah susah. Sebab rakyat terlalu terbeban dengan kehidupan serba payah dan memeritkan. Tapi di mana Bapak Menteri kita ni? Where are they? Di mana menteri-menteri ni? Dan saya agak terperanjat lah bila ketua polis negara mendedahkan adanya cubaan yang mau melunturkan sanjungan rakyat terhadap institusi raja. Ini saya terkejut. Ini bukan daripada data ini bukan datang daripada Tuan Sri Ahmad Badut, tidak. Sebab dalam keadaan ini menuju pada negara ke arah negara dan failed state. Ini saya akan baca nanti. Iaitu Datuk Musa Hassan. Datuk Musa Hassan dia kata bahawa sudah ada unsur-unsur. Ini kenyataan Datuk Musa Hassan. Saya amat gusar melihat ini. Kerana katanya ada ahli-ahli politik yang berhaluan kiri cuba menggulingkan sistem raja-raja di Malaysia. Ini
didedahkan oleh Tan Sri Musa Hassan. Kerana isu buli cyber terhadap Raja Permaisuri Agong merupakan satu langkah untuk menjatuhkan imej Raja-Raja Melayu. Ini pandangan daripada mantan Ketua Polis. Jadi dia kata cyber bully ini terhadap Raja Permaisuri Agong sememangnya satu perbuatan yang sangat biadab. Kita pun tak bersetuju. Kita pun harus memerangi mereka yang melakukan onar yang sebegini. Jadi dia kata tidak mustahil usaha itu ada kaitannya dengan rancangan untuk membentuk Kerajaan Republik Indonesia ini. Ini yang kita harus bangun tentang. Dan dalam keadaan rakyat susah begini, mereka mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir yang sebegini. Sebab itu saya meletakkan I put the blame. Saya meletakkan kesalahan ini di bawah pimpinan negara. Apabila mereka tidak menyantuni rakyat, rakyat sekarang ini buat apa saja pun mudah. Rakyat hari ini adalah ibaratkan minyak petrol yang tersedia, yang terdedah. Bila-bila masa saja, bila ada goresan api, ia akan menyala. Dia bukan lagi merupakan bara-bara dalam sekam. Tidak. Rakyat hari ini kedudukannya kerana mereka susah. Mereka hidup tersepit dan pimpinan tidak menyantuni mereka. Jadi dalam keadaan begini, anasir-anasir mudah melakukan apa saja. Memanglah saya ni Haji Azim, apa cerita sekolah tutup? Bukan cerita sekolah tutup saya Azim. Segala-galanya berlaku macam keadaan digaulkan menjadikan negara begitu rosak. Dan sebab itu kenyataan daripada Tan Sri Musa Hassan ni menggamit kesedaran saya. Ada kebenarannya. Dia kata wujud gerakan mau menggulingkan sistem Raja-Raja Melayu ini kerana ada golongan ahli-ahli politik yang membawa gerakan ini untuk menghapuskan sistem Raja-Raja Melayu. Come what may. Ini bagi saya, kalau mereka mau menghapuskan sistem Raja-Raja Melayu, saya akan bangun menentang. Ini keadaan saya. Dan bagi saya, benda ini dilakukan oleh orang politik mereka yang setengahnya berkuasa. Mereka sedang berkuasa sekarang ni. Raja-Raja Melayu merupakan simbol negara Islam negara kita ini. Dan penghinaan terhadap Raja-Raja Melayu adalah menghina pada diri kita. Sebab itu kerana itu mereka melihat Raja-Raja Melayu ini melindungi 3 perkara. Itu pertama, melindungi Islam sebagai agama persekutuan. Kedua, sistem ini mempertahankan hak keistimewaan orang-orang Melayu. Dan ketiga, golongan ahli politik ini ingin mewujudkan sebuah republik yang semestinya tidak ada sistem beraja. Ini sedang dilakukan oleh mereka. Dan saya minta Datuk Sani Akril, berdasarkan kepada kenyataan oleh Tan Sri Musa Hassan ini, kena buka kertas siasatan. Sejauh mana benarnya? Saya khawatir mungkin juga ada pemimpin terlibat. Kerana bila keadaan sekarang, kerajaan rakyat hari ini susah. Jadi bila berpunca lain tak ada. Puncanya datang daripada pimpinan yang lemah. Sebab itu saya berkali-kali minta agar pimpinan daripada UMNO, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid, UMNO tariklah sokongan. Sudahlah. Sebab benda ini akan mendatangkan kemudaratan lebih teruk lagi. Kalau sistem raja kita mencuba untuk, mereka bukan sekali dua mereka melakukan onar sebegini. Sepengalaman saya, daripada zaman waktu saya muda-muda lagi, memang ada usaha-usaha yang sebegitu. Kemudian kita berlarutan, bermasalah pula apabila berlaku pertembungan. Jawatan Presiden UMNO ditandingi oleh Tengku Razali dengan Dr. Mahathir. Maka pecah UMNO ni. Bila waktu UMNO itu pecah, maka wujud perbalahan antara pimpinan politik dengan istana. Istana diheret. Jadi kita tak mahu keadaan begini. Dan sekarang ni, saya melihat seolah-olah mereka cuba mengheret istana lagi. Tapi dengan cara halus. Iaitu bila rakyat susah. Bila rakyat susah, mereka menyatakan, bukan tak boleh, kita tak buat, tapi Agong tak bagi. Jadi akhirnya apa Agong ni? Apa Agong buat pada negara kita ni? Sedangkan kita selama ini berpayung di bawah duri tuanku. Saudara, jadi sebab itu, saudara, jika ada sebarang elemen yang mahu mengadu dombakan, yang mahu mengheret istana dalam kancah politik ini, perlu kita songsong, perlu kita pertahankan. Sebab ini bagi saya, rakyat sekarang ni, saya cukup khawatir. Sebab itu saya kata sekarang dah rosak. Kerana perangai menteri-menteri yang ada ni pun tak ada yang baik. Tunjuklah contoh yang baik, santunilah rakyat. Rakyat tengah terkesan. Dalam sekarang ni, PKP ni, kalau dilaksanakan PKP 3.0 ni, apa perancangan kamu terhadap rakyat? Rakyat nak makan. Bangun pagi, anak-anak nak ada makanan. Ni kita nak menghadapi
Sekarang ni kita dalam bulan Ramadan, memang kita berpuasa. Tapi 9 hari lagi nak raya. Takkanlah nak buka tudung saji, apa pun tak ada. Jadi dalam keadaan begini, pimpinan harus memikirkan. Saudara sudah pun mengeluarkan wang daripada kumpulan wang amanah negara untuk kononnya untuk COVID. COVID berterusan lagi. Alasan lain tak ada. COVID. Kerana alasan COVID itu, maka khazanah negara dikorek, dirampok sesuka hati. Tak boleh begitu. Saya juga masalah COVID ni kita minta supaya ada RCI. Sebab saya melihat ada macam seolah ada seperti percaturan yang tak betul dalam perkiraan pembelian vaksin ini. Kerana mula-mula sekali dulu tu Menteri Sains dan Teknologi mengatakan dia memerlukan 3 bilion dan telah diluruskan oleh Parlimen. Kemudian katanya tambahan lagi 2 bilion. Dah jadi 5 bilion. Sekarang dikorek lagi kumpulan wang amanah negara ini kononnya untuk memberi sebanyak 16 bilion. Takkan banyak sangat nak beli vaksin ni? Takkan ini saja caranya? Dan saya melihat macam olah-olah khazanah negara ini mau dipelasah oleh mereka. Jadi benda-benda beginilah. Jadi rakyat melihat dan rakyat merasa tertekan. Engkau orang yang berada di anjung kuasa sekarang ni boleh buat apa saja. Kami macam mana? Kami nak makan. Ini PKP. Saya risau dalam PKP ini kerana tentulah ekonomi kita akan bertambah menghudung lagi. PKP ini rakyat tak boleh nak bekerja. Kedai-kedai tak boleh nak buka. Nak meniaga pasar malam tak boleh. Nak buka kedai makan tak boleh. Apa pun tak boleh pergerakan. So what are you planning? Mr. Prime Minister, what is your plan? Why don't you tell the public this is supposed to be done? You are Minister of Finance. What should be done? Mustafa Mohamed, ekonomi negara macam mana? What should be done? Dalam keadaan negara, rakyat susah sekarang ni. Dan sekarang ada PKP 30 ni, tentu pergerakan ekonomi terhenti. So what is the country going to offer to the public, to the people, its own people? Rakyat yang setia, rakyat yang cinta damai, rakyat yang tak pernah memberontak, rakyat yang tidak pergi ke street. Selalu lihatlah bila tuntutan di Parlimen. Bukan warga UMNO, bukan orang Melayu semuanya. Itu cetusan daripada anak Dr. Mahathir. Siasatlah, itu tak ada masalah pada kita. Tapi sekarang ni yang kita nak tahu, apa kerajaan nak buat pada rakyat? What are you going to offer to the rakyat? Saudara Syahzin, I have no idea. Bukan saudara tak ada idea. Kalau saya nak tanya idea daripada saya cuma beritahu bahawa sekarang ni kantung negara yang ada tu pertahankan dulu. Saya dah bercakap berbulan-bulan, saya kata pastikan kita mempunyai bank makanan. Bukan sekali saya bercakap. That's why I'm getting angry today. Sebab itu saya semarah hari ini. Sebab dah bercakap berkali-kali. Mereka pakak badak. Telinga macam telinga kuali. Tak mau mendengar. Kita kata simpanan makanan. Negara berada dalam keadaan. Sekarang ni dunia sedang menghadapi permasalahan. Dan wang kita bertambah susut. Nak beli macam mana nanti? Duit tak ada. Dan anda terus berpesta, duduk, senang lenang. Langsung tak ada seorang pun mengumumkan bahawa keprihatinan menteri, kami potong gaji. Kami bersama-sama dengan rakyat. Saya lihat apa berlaku di Korea. Waktu mereka menghadapi kemerosotan ekonomi, rakyat, menteri-menteri kerajaan potong gaji, rakyat dia bagi duit pada kerajaan. Dan akhir hari ini Korea Selatan membangun ekonomi dengan baik. Ini keadaan sebenarnya. Ya, saya kadang-kadang saya terasa tersinggung yang amat sangat dengan pimpinan negara yang langsung tak mau tengah fikiran rakyat, yang langsung tak mau fikir soal rintihan kehidupan rakyat. What have you done there? Apa yang anda fikir sebenarnya? Anda nak apa sebenarnya daripada rakyat? Saya takut. Sebab saya tengok sekarang ni negara kita dah rosak. Rosak kerana mereka tidak menyantuni. Dan datanglah elemen-elemen sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Tasim Musa Hassan. Ini bertambah ketakutan saya. Jadi MP-MP UMNO nak bergayut dengan dia. Apa lagi? Keluarlah. Once and for all, please help the country. The country need your help. Negara memerlukan sentuhan anda. Anda sekarang berada di anjung kuasa. Negara memerlukan keputusan bijak anda. Bukan jadi Pak Tun. Bukan sentiasa ikut saja apa yang diunjurkan oleh mereka. Perlu bercakap, perlu menyatakan. Sebab kena ingat, anda mewakili UMNO. UMNO Parti Perjuangan. Perjuangan UMNO untuk rakyat. Rakyat tengah susah sekarang ni. Saya bila saja diumumkan bahawa besar kemungkinan di Kelantan dia dah give up. Kalau menteri besar pun dah give up,
Dia kata no, dia kata tunggulah apa kata pusat. Pusat kata PKP nak buat lockdown pun lockdown lah. Saya tahu apa akan berlaku. Kalau seluruh Kelantan di lockdown, petani pun tak boleh nak keluar. Nelayan tak boleh keluar. Begitu juga negeri lain. Kalau negeri lain juga, what going to happen? Adakah dikaji berapa banyak rumah warga bangsa kita yang ada stok simpanan makanan? Berasnya cukup ke untuk 3 bulan? Tepung cukup ke untuk makan 3 bulan? Gula cukup ke untuk makan 3 bulan? Minyak sedangkan meningkat-ningkat. Bagaimana makanan-makanan yang lain? Anda nak tengok rakyat makan apa? Rakyat makan pasir. Warga kota pergi ambil besi-besi itu, potong besi itu, ubus. Minum air besi itu. Anggaplah itu sebagai pucuk paku. No, ini keadaannya sekarang ni. Saya jadi terpanggil bila saya lihat. Bila kenyataan Kassim Musa itu memang membuatkan saya geram. This is the cause of it. Sebab rakyat negara sekarang ni, rakyat petik saja. Sebab rakyat adalah umpama minyak petrol yang bertakung. Jangan. Segera kita tutupkan. Segera kita cari jalan. Supaya hati bengkak rakyat ni disejukkan. Bulan baik. Hari baik. Kita sekarang ni, malam 21 bulan, mau 7 likor. Kita nak menghadapi suasana hari raya. Kita nak saling bermaaf-maafan. Kita nak berkeluarga, hidup bahagia. Bahagiakanlah rakyat. Bukan kita melihat rakyat dengan tangisan mereka, tapi anda berketawa. Mereka tak dapat balik. Sekolah tutup. Sekarang ni, tak tahulah Menteri Pendidikan dah buat apa, tak tahulah. Terpulang pada anda lah. Dulu ada Menteri Pendidikan dulu, kita kasut hitam lah. Kemudian sekarang ni, konon-kononnya, perjanjiannya nak bagi tag lah. Percuma. Kemana pergi? Wang rakyat telah diambil. Kelulusan dah dibuat di Parlimen. Rakyat menunggu. Sebab itu kita tuntut Parlimen bersidang balik. Kita bukan sebab saya katakan Parlimen ini kita nak minta supaya dibuka, bukan untuk membincangkan nak buang Kassim Budi sebagai Menteri, tidak. Sebab kita nak suara rakyat didengar oleh pimpinan, supaya setiap perancangan rakyat itu dapat dilaksanakan secara semak dan imbang dengan baik. Negara tengah rosak sekarang ni. Yang merosakkan negara anda yang kononnya menjadi pemimpin, kononnya hebat. Tapi apa perancangan anda? Apa polisi keuangan? Apa polisi ekonomi? Apa polisi foreign policy kita? Apa polisi ketenteraman kita? Apa polisi? Ini yang kita tuntut. Jadi jangan ingat bahawa anda duduk di situ dapat gaji 50-60 ribu. This is very unfair to the country. Anda tidak berlaku adil pada rakyat. Rakyatlah pembayar cukai. Rakyat hidup sengsara. Jadi kadang begini yang saya tak boleh terima. Dan saya amat takut bila macam saya kata tadi, apabila Tan Sri Musa Hassan mengatakan ada usaha sedang dilakukan untuk mereka mengaitkan Istana Gajah. Mereka nak memalukan. Saya takkan benarkan benda ini berlaku. I will never allow that thing to happen. Come buat me over my dead body. Duri yang mana raja saya, tetap raja saya. Ampun tuanku. Dan kita bukan nak main-main benda ni. Ini bukan soal permainan saudara. Ini bukan soal lontaran kata-kata. We are not talking only, but we want is a fact. Tapi saya merasakan mereka ini mencetuskan. Kalau rakyat tenang, buatlah apa pun, tak akan ampuh. Kalau rakyat tentram, rakyat bahagia, kasih sayang, buat datanglah elemen apa pun. Tapi sekarang ni, dalam keadaan hari ini, dalam keadaan susah. Rakyat susah sekarang ni, apa saja yang diajukan kepada rakyat, mereka mudah untuk terpengaruh. Jadi pimpinan negara segera atasi masalah ini. This is very, very serious. Jadi saya mengharapkan kita tak akan izinkan orang untuk mencaci negara kita. Sebab itu saya tengok sekarang bila tangkap Raja Hanif pun nama budak tu. Oh, orang dia kata nak bela apa semua. Kalau jumpa saya lempang aja. Sebab apa salah dunia Muhammad Masuri yang kemudian kamu contengkan dia begitu? Kenapa? Ini keadaannya sekarang saya dalam memikirkan sebenarnya saya nak cakap soal tentang parti PAS pula. Tapi memang tak dapat lah. Besok saya nak santurkan. Sebab saya melihat ni pak-lebay ni. InsyaAllah lah saya geram ni. Sebab anda juga menyumbang kepada masalah negara. You are contribute to the problem. Anda masih berpolitik. Lain tak ada. Politik. Percaturan tu, percaturan ni. Kita kena buat begini. Negara sekarang ni ekonomi dia baik. Pembohong. Why must you lie to the public?
Cakap terus terang, negara sekarang ini sebab dunia menghadapi masalah ekonomi, maka kita rakyat mesti mengukuhkan perpaduan kita. So kita berjimat cermat. Kan manis. Aduhai, Adman, puak-puak ni otak macam lembu. Saya tidak akan mengatakan begitu. Cuma bagi saya sekarang ni, saya menuntut pimpinan di Putrajaya menyelesaikan masalah ini, dan kalau benar apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Musa Hasan tadi, perlulah ditangani setuntas yang mungkin. Kita jumpa lagi dalam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.